Baik, saudara. Yang dimaksudkan tentang bumi hangus sebenarnya adalah imbalan kata-kata, kalau aku tak dapat, biar lingkup semua. Ini yang sedang mereka lakukan. Apabila Parti Pribumi Bersatu gagal mempengaruhi UMNO, melalui Presiden UMNO, Majlis Tinggi UMNO dan warga UMNO untuk bersama mereka dalam menghadapi pilihan raya di negeri Melaka dan untuk memenuhi tuntutan mereka, maka aku tak dapat, biar hangus semuanya. Kerana itu, matlamat mereka adalah untuk melaksanakan mesejnya UMNO mesti dikalahkan. Sebab itu kenyataan Tan Sri Muhyiddin, dia kata bahawa mereka masuk bertanding di semua 28 kawasan. Matlamatnya lah agar UMNO tewas. Dan dengan secara tersebut, maka dalam PRU 15 nanti, maka UMNO mereka mengharapkan agar UMNO kembali menyembah mereka. Jawab saya senang aja, lambat siang bro. UMNO kalah, kita tetap setia, tak kena risau. Dulu pun kita ditumbangkan oleh agenda politik Tan Sri Muhyiddin melalui Parti Pribumi Bersatu, Dr. Mahathir, dan dulu di bawah Parti Keadilan apa semua. Dan kali ini nak lakukan perkara yang sama. Artinya, aku tak dapat, biar semua. Inilah agenda, dikatakan agenda bumi hangus. Mereka sudah memegang kaki pas supaya tak boleh bergerak. Tetapi waktu yang sama minta supaya PAS menyantuni agar memujuk UMNO bersama dengan mereka. Saya kata, where got road this one? Matlamat mereka hanya satu. UMNO mesti ditumbangkan agar ahli-ahli UMNO bila dah kalah nanti boleh menyerta PBM sebagaimana berlaku kotak-kotak ni melompat menyertai parti mereka. Dan PBM bersama PAS tunjuk lain tak ada nak mengajak UMNO yang dikatakan sombong. Saya hairan lah dia orang ni. Apalah salahnya UMNO? Ketetapan kita nak kerjasama. So, jadi pada dia, aku tak dapat, biar semua tak dapat. Biar bumi ini hangus terbakar. Itu matlamatnya. Jadi sekarang ni saja, mereka mengharapkan supaya kita dikalahkan. UMNO tewas di Melaka kerana jeda waktu selepas ini adalah pilihan raya umum. Dalam pilihan raya umum nanti, mereka mengatakan, tengok, tanpa kami, UMNO tewas di Melaka. Jadi kerana itu UMNO mesti bersama dengan kami. PAS pula kata mesti mewujudkan perpaduan ummah. Mesti ini. Jadi mereka nak diktik UMNO. Sebab itu warga UMNO, ahli-ahli dan rakyat Melaka yang cinta dan kasihkan pada UMNO mesti meletakkan harga yang mahal kepada mereka ini. Dan sebab itu calon-calon yang akan diturunkan oleh UMNO bertanding nanti mesti diberi kemenangan. Ini realiti saya. Saya bukanlah nak cakap besar, saudara. UMNO insya-Allah boleh menang, tetapi mereka cuba melakukan aku tak dapat, biar semua tak dapat. Sebab itu nak bertanding semua kursi, walaupun dia tahu bahawa mereka tidak akan menang. Ini keadaannya. Sebab itu saya katakan warga UMNO kena sedar matlamat kewujudan UMNO PBM adalah untuk meroboh dan merobek serta menghakiskan keyakinan rakyat terhadap UMNO. Itu saja. Jadi janganlah anda leka. Jadi anda yang menjadi kluster menteri apa semua ni yang lupa diri ni apa hal? Sedap berada situ. Memang kita tahu ada kalangan kluster menteri ini lebih baik memuja Tan Sri Muhyiddin. Mereka ada kalanya kalau keadaan tertentu mereka akan meninggalkan Datuk Ismail Sabri. Kalau impian mereka tidak tercapai. Ini yang berlaku, bukan saya tak tahu ada berapa kerat menteri-menteri. Sebab itu dulu waktu kita kata tarik sokongan, mereka tetap tak nak tarik sokongan. Mereka nak lebih senang berada dengan Tan Sri Muhyiddin. Mereka lupa bahawa PBM itu nak bunuh UMNO. Bagi mereka biar dia lingkup pada mereka. Asalkan aku selamat, asalkan aku puasi, asalkan aku puas hati. Ini dimaksudkan biar bumi hangus. Sebab itu ahli UMNO kena sedar. Sekarang ini mereka yang marah pada Datuk Zahid Hamidi kerana Datuk Zahid Hamidi menyantuni kehendak akar umbi. Dan sekarang ini sudah ada gerakan. Ini lagi teruk lagi ni. Sudah ada gerakan mengadu dombakan supaya Perdana Menteri menentang Presiden UMNO. Sebab itu mereka mengatakan mesti dibuat satu usul dalam Perhimpunan Agung UMNO ni. Sebab ini sekarang ni musim mesyuarat cawangan supaya pemilihan parti diadakan tahun ini. Kenapa mereka mahu adakan itu? Sebab mereka nak mengadukan agar Datuk Seri Ismail Sabri menentang Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya tak ambil kisah. Saya kata ahli akar umbi lebih faham tentang senario politik. Cuma mereka tak faham bahawa UMNO, ahli-ahli UMNO tahu anda punya silat pulut. Sebab itu Datuk Mak Hassan dia kekal bersama dengan Presiden.
Dan saya nak bagi tahu Datuk Seri Ismail Sabri, kalau beliau terperangkap dengan percaturan politik yang diadonan oleh puak-puak kluster menteri ini, beliau juga bakal menemui suasana politik yang bahaya. Sebab orang UMNO ni kalau dia marah, dia bukan peduli kamu menteri ke, kamu Perdana Menteri ke, dia tak suka, dia buang. Jangan lupa saudara, walaupun Dr. Mahathir bertembung dengan Tengku Razali Hamzah at one time 1987, sebenarnya ahli UMNO dia buat keputusan mereka memihak pada Tengku Razali Hamzah. Ini sejarah ini akan berulang kalau Datuk Seri Ismail Sabri terperangkap dengan acuan ataupun adu domba yang dilakukan oleh kluster-kluster menteri. Mereka nilai tak ada. Sebab asalkan memenuhi hasrat aku. Dan mereka tak tahu dan lupa bahawa PBM ini nak menghancurkan UMNO. PBM pula biar lingkup UMNO, biar UMNO tak boleh menang apa-apa kursi pun. Sebab itu dia pun meletakkan dia punya calon-calon untuk merosakkan undi. Sebab itu PAS pun diharit sama. Dan akhirnya saudara, Pakatan Harapan akan menang. Matlamat mereka hendak, orang kata biar mereka bukannya biar berputih tulang jangan putih mata, tapi bagi mereka biar putih mata. Ini apa, tindakan jahat. Dan semua orang tahu kalau dah 3-4 penjuru, Pakatan Harapan senang lenang, tak ada masalah. Ini fikiran daripada kumpulan puak-puak kluster menteri dan mereka yang berada dalam PBM dan PAS, bukan ahli PAS. Ni lebay-lebay yang di atas tu mencaturkan keadaannya. Kita buat begini, kursi yang selamat UMNO ni kita kacau, tak apalah biar PH menang. Bukan lama pun dalam 7-8 bulan, lepas tu kita pendek balik lah. Bila UMNO patah balik bersama dengan kita menang lah balik pilihan raya. Itu matlamat dia. Saya nak bagi tahu kalau mereka buat begitu, tak usah mimpi lah UMNO nak patah balik ke belakang. Tidak mungkin UMNO berpaling kembali, tidak mungkin. Cukup-cukuplah kita dah tahu percaturan mereka. Jadi itulah hakikat sebenar saudara. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin dia berkata bahawa Perikatan Nasional akan bertanding di kesemua 28 kursi di Melaka. So dia buat keputusan itu, dia kata walaupun dia pastinya tahu bahawa peluang parti PBM yang kecil itu tak ada sokongan. Dia tahu. Bengonglah kalau tak dapat membaca aliran politik. Dengan jumlah keahliannya, dengan jumlah cawangan yang ada di Melaka. Dulu pun masa dia bertanding, dulu pun calon-calon daripada Parti Pribumi Bersatu yang menang tu adalah data sokongan daripada Parti Keadilan, sokongan daripada daripada DAP. Maka mereka menang. Jadi dia tahu sebenarnya. Jadi dia kata tak kisah. Dia tak kisah soal penyatuan rumah ke, soal apa pun tak kisah. Yang penting Parti Pribumi Bersatu akan bertanding di kesemua 28 Dewan Undangan Negeri. Ini keadaannya. Matlamat lain tak ada. Biar dihancur sekarang. Ya, kita dah nampak perkara ini. Kita dah nampak sebenarnya sejak daripada langkah Sheraton lagi. Sebab dia punya percaturan tapi tak mengaku. Bukan saya hendak, saya tak hendak, tapi gerakan dijalankan. Itu Tan Sri Muhyiddin. Langkah Sheraton. Jadi tak mau dia dilihat menjatuhkan Dr. Mahathir dan sebagainya apa semua. Bukan saya tak nak ini, tapi dah semua nak pilih saya Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri. Dah dia pegang, walaupun dia punya jawatan, walaupun dia punya legitimacy dia tak cukup, dia takkan buat. Itu keadaannya. Semua orang tahu, rakyat semua tahu. Dan hari ini dia dilihat untuk mengajak UMNO kerana tidak mau kerjasama dengan PBM. Sebab itu dia kata bila UMNO lantang dan konsisten menolak kerjasama dengan PBM, maka pada dia kata dia akan bertanding semua. Sebab itu saya bersyukur pada Allah SWT, Presiden UMNO dan ahli pimpinan Majlis 3 UMNO tidak terperangkap dengan percaturan politik adonan Parti Pribumi dan Perikatan Nasional. Akhirnya UMNO memutuskan kita bertanding solo, come what may. Sebab kalau mereka betul-betul ikhlas mau penyatuan ummah dan mau menewaskan Pakatan Harapan, sepatutnya mereka bersama dengan UMNO. Ini tidak. Jadi bagi saya lah, saya lihat ada perkara. Pertama, untuk pecah belahkan undi Melayu supaya UMNO dan BN tidak boleh menang. Jadi dia nampaknya lebih sanggup lah jika Pakatan Harapan menang dan membiarkan UMNO menang. Dia takut kalau UMNO menang, maka dia bertambah huyup lagi. Sebab dia merasakan kalau dengan Pakatan Harapan dia boleh patah balik. Sebab mereka, jangan lupa saudara, mereka pernah bersama dalam Pakatan Harapan.
Mungkin mereka boleh patah balik. Tapi dengan UMNO ni, kalau UMNO menang, sedang dalam keadaan sekarang pun UMNO tinggalkan lagi, apatah lagi kalau UMNO menang. Saya merasakan kalau UMNO menang di Melaka, bye-bye teruslah. Bukan hanya dia, dengan kata-kata, dengan kelasa-kelasa menteri juga kita akan tinggalkan. Kedua, dia kata mereka merasakan bahawa jika UMNO dan BN kalah, maka mereka boleh tunjuk yang UMNO dan BN perlukan mereka untuk pilihan raya umum yang ke-15. Sebab itu, Tan Sri Muhyiddin dan pimpinannya tidak mahu UMNO menang dalam PRN Melaka ini. Jika UMNO menang, maka tamatlah riwayat Perikatan Nasional dan PBM. Mereka akan ditinggalkan berpecah belah. Sebab itu, saudara, kenyataan daripada setiausaha veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob, dia menyatakan bahawa seandainya selepas pilihan raya umum di Melaka nanti, pilihan raya negeri Melaka nanti, seandainya Perikatan Nasional tumbang semuanya, PAS mungkin akan cuba mahu menyahut balik untuk bersama dengan UMNO. Ini sebab veteran UMNO menjangkakan PAS akan meninggalkan Parti Pribumi Bersatu sekiranya koalisi Perikatan Nasional kalah teruk pada PRN Melaka. Jadi menurut Datuk Mustafa Yaakob, dia kata jangkaan itu dibuat susulan pilihan raya negeri Melaka bakal menjadi medan yang menguji kekuatan politik Barisan Nasional dan PM sebelum platform penentuan terakhir yang paling getir, iaitu pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jadi PAS kononnya mendakwa mahu menjadi ejen pendamai UMNO Bersatu, namun hakikatnya itulah strategi parti itu untuk membuktikan ketaatannya kepada abang besarnya, iaitu Perikatan Nasional. Sebab mereka lebih tunduk pada kehendak PBM. Tapi apa yang akan jadi pada PR15 sebenarnya banyak bergantung kepada pilihan raya negeri Melaka. Kerana medan ujian pilihan raya negeri itu akan menjadi penentuan kesinambungan kerjasama politik antara PAS Bersatu dan diharapkan oleh mereka UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu beliau menyangkakan PAS akan meninggalkan Bersatu dan kembali untuk mencari ruang untuk bergerak di bawah Mufakat Nasional sekiranya Perikatan Nasional kalah teruk pada PRN Melaka nanti. Itulah keadaannya, saudara, ya.